الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Rabbul Jalan dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni kita sambung pembacaan kitab kita dalam masalah dalam muka surat 29. Baris yang kedua akhir daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kejahatan menyalahi ia akan mereka itu. Ini dalam masalah bab makhluk ni tadi. Hak yang di atas itu disebut bahawa ada ia pada makna tinggal hati daripada mereka itu dan senya. Dan jikalau ada dengan tubuhnya serta mereka itu, kata. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia, berkata-kata ia akan mereka itu. Dan jika ziarah mereka itu akan dia, besarkan mereka itu atas qadar mereka itu. Ini dalam masalah kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sekalian manusia. Jika dia ziarah kita, kita ziarah dia, maka jika mereka ini tadi berkata-kata mereka itu akan dia, berkata ia akan mereka itu. Dan jika ziarah balik. Jika mereka besarkan kita atas qadar mereka itu, dan besarkan mereka ni tadi, muliakan mereka, ikramkan mereka ni tadi, sesama makhluk Allah, dan syukur akan dia, maka setiap pertolongan yang diberikan atas kita, kepada kita daripada makhluk Allah ni tadi, manusia ni tadi, hendaklah kita bersyukur seperti mana yang disebutkan, disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, nescaya mereka ni tidak bersyukur kepada Allah. Dan jika diam mereka itu daripadanya, dan berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Dan jika ada mereka itu di dalam sebenar-benarnya dan kebajikan, tolong akan mereka itu. Kalau mereka ni dalam kebajikan, tolong. Ini perintah Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam perkara baik, tolong. Dalam perkara kejahatan, jangan tolong. Jangan tolong. Perkara kemaksiatan, jangan tolong. Tapi perkara yang baik, kita kena tolong. Sebab itu sampai Nabi SAW jelaskan dalam masalah, jika mana seseorang itu menyampaikan satu hajat daripada saudara Islamnya, nescaya Allah menyampaikan 1000 hajatnya di akhirat. 1000 hajat. Tuan-tuan. Baik.
Dalam dunia ini Allah memberikan kepada kita jalan memilih. Sama ada kita nak pilih kebaikan atau kejahatan. Tetapi di akhirat tidak ada jalan memilih sebab kita telah pilih. Maka jalan yang kita telah pilih dalam dunia, penentuannya besok dekat akhirat. Kita pilih kejahatan dalam dunia, maka kita telah pilih tempat kita di neraka Allah. Kalau kita pilih dalam dunia ni kebaikan, maka kita telah pilih jannah Allah, kita telah pilih rahmat Allah. Sebab itu, nak tahu kita ni tadi pilih jalan mana? Tatkala kita dibangunkan di Yaumul Mahsyar. Besok orang yang dibangunkan di Yaumul Mahsyar dua keadaan. Satu orang yang bertelanjang, satu lagi orang yang berpakaian. Maknanya orang yang bertelanjang ni orang yang dihinakan oleh Allah. Dia dah pilih jalan tak baik. Lepas itu Nabi-Nabi berpakaian. Sahabat berpakaian. Aulia-aulia dibagi pakaian. Hak yang tak dibagi pakaian adalah puak-puak mujrimun, orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut dalam hadis qudsi. Kau datanglah banyak mana walaupun dosa kau banyak laut sekalipun. Datang kepada aku, minta ampun dengan aku ampunkan. Aku ampunkan, kata Allah, la ubali, aku tak kira. Masalahnya sekarang kita tak minta ampun dengan Allah. Kita buat tak reti aja. Dan jika ada mereka itu masuk dalam sia-sia dan kejahatan, kalaulah manusia ni tadi dia masuk, dia buat perkara sia-sia, buat perkara kejahatan, menyalahi ia akan mereka itu. Jangan sekongkol. Kalau kita tengok sekelompok manusia buat jahat, buat benda sia-sia, jangan sekongkol. Lepas itu redha dengan benda kafir jadi kafir. Redha dengan benda haram jadi haram. Redha bil kufrin kufrun. Redha ya. Redha aja. Orang buat benda kekafiran, kita redha aja, kita jadi kafir. Dan berpindah ia akan mereka itu. Jangan ikut mereka. Makhluk ni. Jangan ikut kelompok ni. Jadi pokoknya duduk di pokok durian, jadi pokok durian. Ini sumpah-sumpah. Jangan jadi sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah yang betul, binatang yang betul tu tak apalah tuan-tuan. Dia binatang, dia tak masuk neraka, dia tak masuk syurga. Kita ni ikut perangai sumpah-sumpah. Ikut perangai sumpah-sumpah. Jangan ikut perangai sumpah-sumpah. Sebab agama kita Islam dan kita orang Muslim. Ini jadi sumpah-sumpah. Tetapi hendak menolong atas mereka itu, dan menakuti akan mereka itu. Kalau kita nampak kelompok manusia buat perkara yang sia-sia kejahatan, tolong dia. Tolong apa? Kalau baca matan macam ni, mampu ulama kata tolong Ustaz dalam kitab. Tolong makna berhentikan, bukan support. Ini orang buat karaoke tempat kita, kita support, kita otai berbisa. Otai masih berbisa. Sesekali Ustaz, tak apa dia kata. Yalah, tahan masuk neraka sesekali. Dan menakuti akan mereka itu. Takutkan mereka. Maknanya, ini tuntutan amal ma'ruf nahi mungkar. Wajib buat amal ma'ruf nahi mungkar. Ni masa tu bukan lama sangat tuan-tuan. Nampak? Kita nak jumpa dah Ramadan. Sekejap je. Nampak tuan-tuan? Saya mengajar surau tuan-tuan ni rasa belah tahun kot. Ada belah tahun tak? Ada belah tak? Tak ada belah. Surau ni berapa tahun? 8 tahun. Ada 6 tahun kot. 6 tahun, 7 tahun macam tu lah. Saya mengajar surau tuan-tuan ni. Awal-awal surau ni dibuka kot.
Yalah, tuan-tuan pun dah tak larat dah. Tuan-tuan pun dah tak larat. Maknanya tuan-tuan dah tua lah. Kena menakuti amal ma'ruf nahi mungkar. Benda ma'ruf kena tolong. Benda mungkar kena tegah, kena benci. Tak kira lah yang mana perbuatan itu datang daripada keluarga kita sendiri. Kena buat amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau kita ikut agama Allah, memang dah sebut dah. Kita akan hilang keluarga, kita akan hilang adik-beradik kalau kita ikut agama Allah. Fitrah macam tu tak? Nabi kena tinggalkan. Orang yang Nabi sayang semua Nabi kena tinggalkan. Nampak? Maka diharap akan kabulnya mereka itu. Maka dirikan segala hukuk mereka itu. Maka jika nak penerimaan akan kehidupan akhirat. Ni jaga-jaga ni. Kita ni pun ialah amal-amal pun kita banyak tinggal. Yalah. Amal ibadat kita korang. Korang amal ibadat. Kebajikan sedikit. Keraguan kita dengan Allah besar. Ragu kita dengan Allah besar. Ni jaga-jaga ni. Baik. Dan menjunjung dan mengunjung dan menyampaikan segala hajatnya. Nampak? Dalam bab jiran ni pun kita sangkut, tuan-tuan. Rasulullah pesan dengan Aisyah, kalau masak gulai, lebihkan kuah, bagi kat jiran. Sampai ulama kata, kalaulah jiran sebelah tercium bau masakan kita, kena bagi. Kita masak, jiran tercium. Jiran sebelah, Allah sedapnya. Macam? Kita bagi apa? Bagi bau lah. Kena bagi. Tu tuan-tuan, tanggungjawab duduk rumah semedi ni susah. Dapur sebelah-sebelah ya. Kan? Kita masak pula. Dulu orang masak, sekarang pula orang masak, dia dapur dia ada ni, dia ada apa? Apa menatang tu? Apa je? Hak yang ni yang tarik asap masak tu. Tak apa menatang, wallahu alam bisawab. Dia sedut asap, dia keluar kat luar. Jadi orang boleh bau semua. Masak gulai rempah bau, masak ni bau, Allah sedapnya. Nampak tuan-tuan? Sampai macam tu. Itu kata susah ni. Tu dia. Ni masalah hak jiran. Jiran je besok kita boleh masuk dalam neraka Allah. Pasal jirannya. Belum pasal semayang. Belum pasal aurat. Belum pasal riba. Belum pasal mengumpat. Belum banyak lagi lah. Ustaz, kalau dah banyak macam tu nak buat macam mana? Ini dia kata khaufan wa tama'an. Rasa takut dengan Allah, rasa tamak dengan rahmat Allah, rebut peluang yang ada yang Allah bagi kepada kita. Apa yang peluang Allah bagi kepada kita, rebut. Jangan buat tak reti. Baik. Dan menyampaikan segala hajat yang diangkatkan kepadanya barang sedapatnya. Barang mana kita dapat sampaikan. Macam kita masak, tak boleh nak hantar satu blok semua, satu jalan tu nak hantar, gila. Tak mampu kita. Kita hantar kanan kita, hantar kiri kita, sudah. Ustaz, kiri saya Hindu, kanan saya Cina. Macam nak buat? Nak buat macam mana, tuan? Nak buat macam mana? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan ni. Nak buat macam mana? Hantar jugalah. Sebab Hindu pun jiran, Cina pun jiran.
Saya teringat, tuan, sewaktu kami dulu, almarhum orang tua saya, kami duduk di rumah murah PKNS Sabak Benang. Sebelah kiri kami, jiran kami Hindu. Sebelah kanan kami, jiran kami Siam. Siam, tuan-tuan. Dalam rumah dia punya ni, Allah, jenis yang patung duduk ni lah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, apa yang orang tua kita ajar dulu, tuan-tuan? Setiap kali masak, tuan-tuan, hantar hak yang Siam tu bukan hantar, hak yang Hindu ni pun hantar, tuan-tuan. Ni jiran, ni yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Walaupun jiran kita bukan Islam. Allahu Rabbi, hebatnya akhlak orang dulu-dulu. Walaupun kita lihat orang dulu tidak bijak macam orang sekarang. Orang dulu tak ada PhD, tuan-tuan. Bukan tak ada, kurang. Dalam satu kampung, seorang nak ada PhD, tak ada lah, tuan-tuan. Kampung tuan-tuan, apa orang PhD dulu? Dulu. Sekarang berlambak. Diploma berlambak. Orang makin cerdik, tetapi akhlak mereka makin hilang. Seolah-olah kita kembali kepada masyarakat jahiliah. Balik-balik kepada masyarakat Abu Jahal. Masyarakat Abu Lahab. Ya ni kita tak mau, tuan-tuan. Ya. Tengok sekarang, Masya Allah, yang tentang undang-undang Islam, sebahagian orang Islam nama Islam, nampak? Ini sekarang dan yang kita tentang tadi undang-undang Islam. Itu kita yakin satu bab, kita engkar dalam satu bab. Mana ada orang tentang sembahyang maghrib 3 rakaat? Ada orang tentang? Mana ada orang tentang? Isyak 4 rakaat, orang tak tentang. Zuhur 4 rakaat, orang tak tentang. Tapi munakahat, orang tentang. Muamalat, orang tentang. Jinayat, orang tentang. Kenapa tak tentang semua-semua? Kenapa haji orang tentang? Tak boleh ke sekarang kita haji tak payah pakai kain ihram, musim sejuk pakai bos jaket. Orang Melayu ni sedap. Kenapa dia panggil bos jaket? Sebab hak selalu pakai jaket ni bos-bos. Mana dia panggil pion jaket? Ada kerani jaket, ada bos jaket. Sebab hak pakai jaket ni dulu semua bos-bos. Ini musim sejuk, tak bolehkah kita ubah, keluar satu fatwa mengatakan boleh pakai bos jaket? Tak boleh. 2 kain pun 2 kain lah. Spender pun tak pakai. Orang jantan seorang pun tak pakai spender. Nampak? Akur tak pakai spender. Tak protes pun. Saya tak boleh, saya terkencin kalau tak pakai spender. Tak protes pun. Semua akur dalam bab ibadah. Zakat, naik zakat. Tak protes pun. Dulu masa kita kecil, zakat apa ringgit? 2,5 ringgit. Saya kecil dulu 2,5 ringgit. Sekarang? Berapa ringgit? 7 ringgit. Pasal apa tak protes? Sebab ibadat. Protes lah. Pasal apa zakat naik? Semua naik. Zakat naik. Minyak naik. Semua naik. Pasal apa? Turunlah. Masyarakat tak mampu bayar zakat 7 ringgit. Tapi semua orang akur dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat semua orang yakin. Tetapi tak yakin dengan muamalat, tak yakin dengan munakahat, tak yakin tentang jinayat, tak yakin dengan akhirat. Ini lagi teruk. Dia tak yakin dengan akhirat. Baik.
Dan jangan menuntut akan mereka itu akan balasan. Kita dah buat baik, jangan tuntut balasan. Hari ni masak gulai, bagi ke orang. Petang lagi dihantar kat kita pula pinggan kosong. Celaka sungguh. Kurang-kurang bubur, laisi limau sebiji. Contohlah. Kan? Jangan harap balasan. Kita kena jadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa macam mana? Orang buat jahat, kita balas baik. Orang buat jahat, kita balas jahat. Ini biasa tuan-tuan. Nama dia dendam. Kita nak jadi orang yang luar biasa. Orang buat jahat dekat kita, kita balas baik. Orang kata dekat kita, kita kata kat dia balik. Yang ni biasa tuan-tuan. Tapi orang kata dekat kita, kita doakan kepada dia akan hidayah dan taufik Allah. Yang ni luar biasa. Luar biasa. Itu di antara insan pilihan. Siapa dia? Orang ketawa dia menangis. Besok dia akan ketawa tatkala orang menangis. Ini insan pilihan Al-Mustafa. Macam mana orang ketawa dia menangis? Orang seronok dengan dunia, tapi dia menangis kerana takutkan akhirat. Sebab dunia ni Nabi cakap apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Penjara orang mukmin. Dalam penjara orang gelak ke orang nangis tuan? Tuan-tuan pernah tengok tak? Dalam orang pergi penjara tuan-tuan. Semua seronoklah sini. Saya ingat saya nak mustatin lah. Tak ada, semua nak keluar. Orang beriman ini, dia duduk dalam keadaan tangisan, bersedih. Kerana dia nak balik di akhirat. Itu Nabi dia selalu menangis untuk kita. Basah janggut Nabi SAW. Nampak tuan-tuan? Kenapa? Supaya kita ketawa dekat akhirat. Tatkala semua orang lain menangis. Ya Allah, ruginya aku ya Allah. Kau bagi aku umur sekian tahun. Tapi aku tak boleh nak berbuat ibadah kepada engkau. Benar apa dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sedikit daripada hamba aku yang bersyukur kepada Allah. Sikit sangat. Itu kita kena rasa takut tuan-tuan. Umur kita berapa? 60 tahun. Kita dapat hidayah umur berapa tahun? 40. Kalau 40 tahun jahat, baik 20 tahun. Macam? Tempat kat mana? Hak yang 20 tahun baik ni belum betul-betul baik. Kejap baik, sekejap jahat. Ramadan mereka raya setan. Nampak tak? Kita isteri kita pun, pakaian isteri kita sendiri pun kita tak boleh jaga. Besok kalau isteri kita dakwa kita macam pakaian isteri kita pun kita tak boleh nak jaga. Kita tak boleh tegur pakaian isteri kita. Dia tabarus, kita tak berani nak tegur. Dia pakai gencu, kita tak berani nak tegur. Sayang, keluar rumah jangan pakai gencu. Sayang nak pakai gencu, tatkala sayang duduk dalam rumah sama dengan abang. Masa dalam rumah, sayang pakai 3 layer. Gencu 3 layer. Ni dia. Di rumah jangan. Sebab orang laki-laki semua pandang bibir sayang. Abang tak boleh ni. Yang ni hukum berdosa. Kita tak berani tegur isteri kita. Isteri kita ambil barang di kedai. Menonggeng tuan-tuan. Hak yang jaga supermarket ni Filipin tuan-tuan. Dia tengok saya. Diskaun 50%. Kita tak berani tegur isteri kita. Sayang, jangan menonggeng ambil barang. Tu Filipin tengah tengok punggung kau. Pernah tegur tuan-tuan? Pernah tegur tak? Tuan-tuan. Nampak tak? Ini benda-benda yang kita perlu ambil tahu. Sebab kita amal tak
Tak banyak. Yang memotong amalan kita terlalu banyak. Yang ni potong, yang ni potong, yang ni potong. Dulu yang kita bincangkan, kita beli rumah secara riba. Berapa tahun potong? Walhal orang yang mengamalkan riba, amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun Allah tak terima. Allah. Tak nangis kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Nangislah kita esok ke akhirat. Rupanya amalan aku sikit. Ya? Itu belum hak lain-lain lagi. Hak kita masa muda dulu pakai seluar pendek apa semua. Allahu Rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Hak kaki bola sepak pakai seluar pendek. Hak naik bersikal pakai seluar ketat. Nampak Haji Makruf. Duk terjojor timbul. Itu action lah. Kayuh bersikap. Allahu Rabbi. Yang tu kita tak nampak. Kesalahan-kesalahan yang lain. Kita tak ikut Islam. Sebab itu Allah suruh kita udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah Islam keseluruhannya dalam semua aspek. Kurang-kurangnya kita melangkah ke depan. Jangan kita duduk saja je. Dunia makin lama makin pendek, makin lama makin nak kiamat. Allahu Rabbi. Menangis kita esok dekat akhirat. Tapi tak guna dalam menangis dekat akhirat. Nak menangis sekarang. Kemudian Masya Allah, dan jangan melontarkan akan mereka itu dari dirinya. Yang meliarkan kerana demikian itu. Dan maknanya Masya Allah, jika kita lihat mereka buat jahat, jangan kita tadi jauh daripada mereka itu dan menyakiti mereka itu. Ini kaedah dakwah face to face. Kaedah dakwah one by one. Datang jumpa dia tuan-tuan. Bang, jom pergi surau. Tak apalah, pergilah dulu. InsyaAllah. Besok ajak lagi. Bang, jom pergi surau. Bang, jom pergi surau. Setahun kita ajak tuan-tuan, tak lemah dia. Hari-hari pergi surau, kita panggil dia. Hari-hari pergi surau, panggil dia. Nampak, bang, jom pergi surau. Besok jumpa lagi. Bang, jom pergi surau. Tak lemah dia tuan-tuan. Setahun panggil dia. Tahun depan sabar lagi. Bang, jom pergi surau. Sebelum abang dibawa ke surau dengan kereta mayat. Usaha kita. Sabar tuan-tuan. Sebab hidayah milik Allah. Tapi Allah akan tanya, apa kerja kita? Tuan-tuan, ini cara dakwah berdepan. Kuliah tak boleh buat macam ni. Sebab setengah tuan-tuan ada jenis lembut, setengah tuan-tuan ada jenis kasar, setengah tuan-tuan ada sifat Sayyidina Umar, setengah tuan-tuan ada sifat Sayyidina Abu Bakar, setengah tuan-tuan ada sifat Sayyidina Osman, setengah tuan-tuan ada sifat Haji Osman. Leno. Tidur je kerja dia. Ya. Jadi dia global. Tapi face to face, dakwah secara depan lain. Ada metod-metod dia, ada kaedah-kaedah dia. Baik. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, cerita sikit pasal dakwah. Saya terlibatlah dalam kerja sosial. Saya adalah jadi pengurusi kelab-kelab sukan. Ahli sukan ni tuan-tuan. Saya terlibat dalam kelab sukan badminton. Ahli kelab ni tuan-tuan main badminton pakai seluar pendek. Peringkat awal dulu. Pakai seluar pendek tuan-tuan. Bukan muda tuan-tuan, yang tua ke seluar pendek. Saya bertahan tuan-tuan hampir 8 tahun. Sekarang semuanya memakai seluar panjang.
Sambil-sambil lah tuan-tuan. Sambil-sambil duduk sembang. Lepas daripada main. Kita cakap, bang, cantik paha bang. Dah duit 5 rupang. Bekas kurap lama dulu. Ha, dia gelak. Kalau abang rasa-rasa insya-Allah nak masuk neraka, okey Tengok, Allah Ustaz, relax lah, dia kata. Hidayah tak sampai lagi. Hidayah tak sampai lagi. Aku suruh tutup aurat tu hidayah lah, bodoh. Hidayah tak sampai lagi, seru tak sampai lagi. Tapi kita tetap sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. 8 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah, sekarang ahli kelab semua pakai seluar panjang. Dulu tak semayang. Alhamdulillah, semua semayang lah. Ini yang disuruh oleh Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kena sabarlah tuan-tuan. Tapi kalau dah macam ni, tak boleh lah nak. Macam mana saya tak kenal tuan-tuan. Ada orang jenis lembut, ada orang jenis kasar. Kan? Kita ceramah lembut, orang kata, apa Ustaz ni? Ustaz demam ke? Kan? Kita ceramah kasar, orang lembut kata, keras sangat, tak ada hikmah. Kan? Ingat hikmah tu macam mana kot? Ingat hikmah tu lembut kot. Hikmah ni bukan lembut. Hikmah ini kebijaksanaan akal bersepakat dengan kehendak syarak. Nah, hikmah lembut ada dalam Quran. Hikmah juga ada dalam Quran. Baik. Yang meliarkan kerana demikian itu dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Dan pecik daripada mereka itu ambil jika memberi. Kalau kita boleh bagi. Kalau dia orang ambil, dia orang memberi, kita ambil. Lepas tu hadiah daripada kawan-kawan, walaupun tak suka, ambil tuan-tuan. Dia bagi kita barang, kita tak suka barang tu, ambil. Kemudian manfaatkan. Kita tak makan, kita bagi orang sebelah. Makan tak bang benda ni? Makanlah. Tiba-tiba tuan-tuan, jiran Cina kita bagi ulat sagu. Ulat sagu hak Sarawak kelukuk makan. Orang Sarawak makan ulat. Bang, saya bawa balik Sarawak bang. Ada. Bawa balik Sarawak. Dia bagi kita ni bang. Ini bagus ni bang. Ubat bang, ubat. Ulat sagu kan? Pokok sagu. Ulat sagu bang. Power Rangers, dia kata. Boy bang. Kuasa ganda 3, dia kata. Kita tak boleh makan. Kita ambil juga. Ambil. Kemudian kita buat apa? Tanya pula jiran kita sebelah Cina. Acong, lu makan kan ini ubat sagu, ulat sagu. Oh, orang makan tau. Lu angkatlah. Ini boy punya. Ganda kuasa 3, dia kata. Bagi. Kerana apabila jiran kita orang lain bagi dan kita tolak secara terang-terangan, maka mengakibatkan akan mengecilkan hati orang lain. Itu dalam bab makan, kalau kita tak suka, jamah sikit. Kalau kita suka, jamah banyak. Kita pergi sama orang. Kita tak suka makan juga, tapi makan sikit. Tuan rumah tanya, kenapa tak tambah? Saya tak pernah biasa sangat makan ni. Oh, ya ke? Saya sebab biasa makan chicken chop. Laksa-laksa ni tak biasa sebab saya duduk Australia lama. Contohlah. Habis. Dia. Masya Allah, ni hak kita sesama manusia ni pun Allah ya. Allah, betul Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum ahli paling hampir dengan kita, isteri dan anak-anak, kemudian adik-beradik. Tuan-tuan, kalau adik-beradik kita besok dakwa kita ke akhirat mana? Adik-beradik kita dakwa kita ke akhirat. Ya Allah, abang aku dia tak pernah nasihat aku. Kita pun kata, ya Allah, saya pernah nasihat dia. Dia tak nak ikut. Dia balik lagi.
Dia balik lagi. Sebab itu, cara dakwah Nabi, dakwah sampai apa tuan? Mati. Dakwah sampai mati. Sabar dalam dakwah. Kita tak sabar dalam dakwah. Kena sabar tuan. Adik-beradik kita tak suka kita, dakwah lagi, dakwah. Sebab hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah. Tak boleh nak dakwah secara lisan, kita dakwah secara hal. Kakak kita tak semayang, dakwah. Kita pergi rumah dia, dakwah dia, semayang dengan keluarga kita. Pergi rumah dia, kak, saya nak tumpang semayang. Kita ajak isteri kita semayang, kita ajak anak-anak kita semayang, berjamaah di rumah dia. Maka kita dakwah bil hal. Dakwah dengan cara perbuatan kita. Sebab perkataan tak lut. Cakap tak lut, cakap lawan. Mana kita dakwah bil hal. Ya? Tunjukkan hal kita. Baik. Dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti. Mereka sakiti kita. Mana tanggung ni, sabar. Bila kita buat baik, pasti datangnya ujian daripada Allah. Datang ujian Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat baik ni, datang ujian Allah. Nampak tak, tuan-tuan? Pasti datang ujian. Tuan-tuan, saya kongsi, tuan-tuan. Saya punya ada satu video, tuan-tuan. Sekarang ni hampir 1.6 juta kot orang tengok. Hantaran tu kafir ke Islam. Tuan-tuan cari tengok. Satu hari, tuan-tuan, saya pergi ke satu masjid. Satu hamba Allah ni, tuan-tuan, datang lepas daripada kuliah. Dia jumpa saya, dia peluk saya, menangis, tuan-tuan. Dia kata, apa Ustaz? Saya lah di antara viewer yang maki Ustaz, komen maki Ustaz dalam video tu. Saya yang antara viewer yang maki Ustaz. Ustaz bodoh, Ustaz bangang. Jangan jadi Ustaz, tak ada hikmah. Kerah, muka garang, macam Samsing. Aku ceramahkan muka aku macam Samsing kan? Memang muka aku macam ni. Betul orang panggil aku Rosyamno. Rosyamno mana ada cinta-cinta ni. Semua KL gangster, semua. Memang macam, takkan orang panggil aku Rosyamno. Kalau orang panggil aku Sanas, Romeo lah. Masya Allah. Kan? Kemudian datang dia peluk saya, tuan-tuan. Ustaz, hari ni saya tengok Ustaz secara live. Saya minta maaf Ustaz. Baru saya tahu macam mana Ustaz. Ustaz maafkan saya Ustaz. Saya kata saya tak pernah marah pun orang kata kat saya. Katalah aku bodoh ke, beruk ke, apa ke, aku tak marah. Tak marah. Kata bagilah, sebab tak luak. Ustaz ni bodoh. Aku handsome juga. Ustaz Samsing, aku macam ni juga. Aku tak berubah. Nak marah apa? Tak ada faedah kalau kita marah. Kita baca je lah. Kemudian kita gelak. Sudah Alhamdulillah tuan-tuan. Datang peluk saya, tuan, menangis dia. Alhamdulillah. Kemudian dia cakap dengan saya, insya-Allah Ustaz, kalau saya tahu program Ustaz, di kawasan-kawasan sini saya akan ikut Ustaz. Tengok, hidayah milik orang yang dulu kata kita, orang yang dulu cerca kita, orang yang dulu marah kita. Tetapi apabila hidayah itu datang kepada mereka, tidak ada satu pun yang boleh menghalang dia. Sayyidina Umar dulu, tuan-tuan, nak bunuh Nabi ke nak ikut Nabi? Sayyidina Umar dulu nak bunuh Nabi. Maka asbab hidayah itu dengan ia mendengar Al-Quran daripada surah apa? Taha. Seorang aja tahu. Hai, teruk sangatlah.
Kemudian yang keduanya, asbab doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang doa. Nampak tuan-tuan? Ni dia. Doa lah. Tentang macam mana nak dapat yakin. Islam ni dia kena yakin. Iman ni dia kena yakin. Kalau tak yakin, kita tak boleh beriman. Tak boleh beramal dengan Islam. Kita takkan kuat punya. Sebab zaman ini zaman fitnah. Zaman nak kiamat. Sekeliling kita tak suka dengan Islam yang kita bawa. Jika Islam yang kita bawa itu keseluruhannya kafir. Kalau semayang orang tak marah. Nampak? Puasa orang tak marah. Tiba orang buat kenduri kahwin. Ada karaoke, kita tak pergi. Orang marah tak? Orang marah. Tengah-tengah duduk karaoke, kita tegur, bang, yang ni haram bang. Yang ni haram bang. Abang tutup lah. Boleh? Berani? Tak berani jangan pergilah. Nampak? Besok kalau ada orang tanya macam mana Zok? Masya Allah. Macam mana nak buat? Malam ni saya bagi satu tahlil. Dengar elok-elok. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Saya baca lagi 3 kali. Tuan-tuan ikut pelan-pelan. Ya, ikut pelan-pelan. Ya. Dia kalau zikir ni memang benar. Suruh hafal. Kalau duit ingat je. Ada. Macam orang perempuan mengandung, bau laki tak boleh, bau goreng ikan tak boleh, bau duit boleh pula. Orang perempuan mengandung, tak boleh lah bang, bau abang. Dah 20 tahun kahwin dengan kita. Kan? Dah 3 tahun kahwin, baru mengandung, lambat dapat anak, 3 tahun cium kita, okey je. 3 tahun cium kita, okey, semua dicium. Kan? Tiba-tiba dia mengandung, bang, tak boleh lah, alah lah, saya nak termuntah lah. Ulo RM50, okey pula. Boleh pula bau duit. Boleh pula, taklah. Aduh. Tu orang kata duit ni hantu. Kita ada satu sahabat kita, dah tua lah berumur tuan-tuan. Dia darah tinggi. Darah tinggi. Dia nak pensan. 70% pensan. Ada lagi lah nyawa-nyawa ikan sikit. Sebelum pensan keluar duit di bank 2,000. Nyawa-nyawa ikan ni tuan-tuan 30% lagi yang sedar. Dia boleh tanya, duit saya yang tadi ada kat poket lagi tak? Haram. Tu dah nak pensan tu tuan-tuan, dah nak mati, ingat duit. Dah nak mati dah nak kat wow jim waulam. Tahu kat wow jim waulam? Kojol. Ingat duit tuan-tuan. Nampak? Allah Rabbi, ni duit ni Allah. Betul ulama jatuh dengan duit. Orang awam jatuh dengan duit. Semua jatuh dengan duit. Jadi Tok Guru saya dulu, dia cakap masa kami mengaji dulu. Dia kata, fitnah ilmu ni dia kata, 2, 1 duit, 1 perempuan. Siapa dah sibuk dengan duit, memang tak boleh mengaji. Siapa dah sibuk dengan perempuan, memang tak boleh mengaji. Tok Guru kami kata dulu lah. Baik, saya ulang 3 kali. 3 kali lagi ulang. Tuan-tuan ikut pelan-pelan. Jangan berat mulut. Jangan berat mulut. Baik.
لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. Baca subuh 3 kali, ya. Lepas maghrib 3 kali. Iman kita bertambah kuat, yakin kita tambah kuat. Kita rasa nak amal Islam ni kuat, walaupun orang kata kita, walaupun macam mana, Allah, kita dalam pertolongan Allah. Sebab tiap-tiap hari kita sentiasa bertahlil kepada Allah. Kita tahlil kepada Allah, kita yakin dengan Allah. La ilaha illallah, nafi isbat. Hebat kalimah tahlil ni. Hebat kalimah syahadah ni. Kenapa hebat? Sampai dah nak mati pun kalimah ni dipakai ketika sakaratul maut. Kenapa tak pakai subhanallah, alhamdulillah? Kenapa la ilaha illallah? Kata ulama, kalimah la ilaha illallah cuma memerlukan lidah sahaja. Sebut la ilaha illallah, tak payah pakai bibir pun boleh keluar perkataan la ilaha illallah. Try tengok, try. Cuba try. La ilaha illallah. Boleh tak? Pakai lidah tak? Pakai lidah tak? Jangan pakai bibir. Pakai lidah tak? Boleh kan? Cuba try sebut makan. Boleh tak? Pakai lidah tak? Makan. Boleh tak? Tak boleh kan? Mesti kena pakai bibir. Makan. Nampak? Tidur. Tak boleh. Nampak? Kena pakai anggota. Tapi ringan je kalimah ni. Masa tu badan semua sakit, bibir semua sakit, muka semua sakit. Rahmat Allah. Cukup dengan kalimat yang boleh menggunakan lidah aja. La ilaha illallah. Ni hebat dia tahlil. Lepas subuh baca tuan-tuan 3 kali. Lepas maghrib baca 3 kali. Iman kita kuat. Yang paling kita nak tuan-tuan, kita nak iman kita kuat. Iman kita tak dicabut ketika mati. Lagi satu, jangan tinggal tahlil nafas. Yang ni tuan-tuan ingat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Last sekali, ada satu. Tahlil, selesai masalah. Tahlil, selesai masalah. Tapi kita tak dah mau panggil tahlil, kita panggil istighfar. Tapi bunyi tahlil juga. Baik, sikit lagi. 8.50. Ini untuk orang baru datang. Baru duduk tadi. Kesian kat dia. Sampai habis. Allah, datang lambat. Tak apalah. Datang juga. Daripada langsung tak datang. Suruh kita buka speaker luar tak? Buka.
Buka. Lagi teruk. Dengar langsung. Tak datang. Dia main speaker luar. Saya tengok kat rumah. Pun ngaji juga. Dia kata. Allahu Akbar. Sambil-sambil terbaring. Tengok Astro. Sambil-sambil tengok. Tak apa nama dah sekarang ni. Allah, macam-macam sangat. Abah Ganza sekarang banyak. Gegat Abah Ganza. Gemak Abah Ganza. Apa lagi Abah Ganza? Oh, macam-macam. Sekarang macam-macam Abah Ganza ni. Macam-macam. Abah Ganza ni ada banyak sangat Abah Ganza. Besok gegar betul-betul. Ya. Gempa bumi. Kita mampu. Allah Rabbi. Banyak sangatlah sekarang ni. Allah Rabbi. Ya Allah. Ya, takut kita. Dan menyatakan bagi mereka itu manis mukanya. Nampak? Jumpa manusia muka manis. Itu apa kata Nabi? Kalaulah tak boleh tolong dengan harta, cukuplah kita tunjukkan muka ceria kita sesama saudara Islam. Jumpa orang senyum. Jangan jumpa orang muka-muka tiga lain tu. Muka sarjan. Tiga lain ni sarjan saja kan? Tiga lain, tiga calik saja kan? Sarjan. Dua korporal. Jangan tengok, tunjuk muka tiga lain. Korporal dia kan kurang sikit sekarang. Dia sarjan. Sarjan. Nampak? Jangan tunjuk muka tiga lain. Senyum sikit. Senyumlah. Jumpa orang, senyum. Kadang-kadang kawan-kawan kita, Allahu Akbar. Tengok je. Muka macam nak makan orang. Tapi depan bini, pirah. Dia takut dengan bini. Keluar rumah, Allah. Rupa takut bini. Takut bini, Allah. Punya garang muka Allah. Allahu Akbar. Allah macam malaikat maut. Bini tak dekat 3 hari ya. Hilang misal terbaca. Jangan main-main orang perempuan. 3 hari dia diam. Dia diam 3 hari. Lemas tak kita tuan-tuan? Serabut tak kita? Serabut 3 hari dia diam. Sayang. Dia punya istiqamah tu boleh. Aku juga heran orang perempuan. Dia boleh tu. Dia boleh diam 3 hari. Macam mana dia boleh buat? Orang perempuan, korang buat macam mana? Dia marah kat suami dia. Dia boleh diam 3 hari. Kita rasa, pelik lah. Macam mana dia tahan tu? Kita cakap, relax. Dia sisih dengan kita. Dia duduk satu rumah. Allahu Akbar. Kita serabut fikir jalan macam mana nak tegur isteri kita. Macam mana nak minta maaf. Kita pun Allahu Akbar. Rendahkan diri tuan-tuan. Minta maaf dengan isteri kita. Sayang, abang minta maaf. Tahu pun dia kata. Terkejut kita. Tahu pun salah dia dah. Terkejut kita tuan-tuan. Ingatkan dia pun turun juga. Kita pun yalah. Kalau tengok muka tuan-tuan, oh ya Allah, macam malaikat maut. Kalah dengan bini juga. Senyumlah. Kita tak boleh tolong orang dengan harta sebab kita tak ada harta. Maka pada ketika itu Nabi kata, tunjukkan muka yang ceria sesama saudara Islam. Sikit lagi. Dah nak kiamat dah ni. Sikit. Nak biar. Dan menghiasi bagi mereka itu dengan zahirnya. Dan disembunyikan segala hajatnya daripada mereka itu. Maknanya, pada ketika itu hajat kita kalau boleh, kita sembunyikan. Tapi insya-Allah, kalau sentiasa kita bantu orang, Allah pasti selesaikan masalah kita.
Kalau kita rajin selesaikan masalah orang, orang akan selesaikan masalah kita. Memang janji Allah. Siapa yang menyelesaikan masalah saudaranya, Allah akan permudahkan segala urusannya, dipermudahkan, diselesaikan segala urusannya. Maka dilawankan dan dijadikan baginya bahagian daripada ibadat yang tertentu, seperti kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Habis. Syed Umar kata wallahu a'lam. Sudah? Cukup. Baik, sebelum tutup. Tadi ada kata tadi, kalau ada masalah, masya-Allah, banyak baca istighfar Nabi Yunus. Banyak baca istighfar Nabi Yunus. Kita ada masalah, baca istighfar Nabi Yunus banyak-banyak sampai selesai masalah. Tengok apa yang Nabi Yunus buat ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus baca istighfar kan? Nabi Yunus salahkan diri dia sendiri. Masalah itu datang, kadang-kadang kifarah atas kita. Masalah itu datang, kadang-kadang bala atas kita. Maka macam mana nak selesai masalah? Kita banyakkan baca istighfar Nabi Yunus. Ini tuan-tuan tahu kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah selesaikan masalah kita dengan cepat, Allah bagi jalan keluar dengan segera. Ini hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cukup setakat ini pertemuan kita pada bulan ni. InsyaAllah ada ketentuan Allah, kita jumpa bulan depan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, masya-Allah tabarakallah, malam ni saya minta tuan-tuan tolonglah edarkan flyers Ramadan madrasah seperti mana tiap-tiap tahun. Iaitu flyers Ramadan ini yang mana kami madrasah menyeru dan merayu kepada sekalian jamaah Islam agar dapat bantu madrasah sama-sama, khususnya pada dana Ramadan, iaitu sehari RM200 untuk sahur, murid, buka puasa sehari miadah. Ada tuan-tuan ambil flyers ni, kemudian isikan nama-nama arwah yang ada dalam borang. Jangan ambil seorang satu, tuan-tuan ambil lebih tak apa. Tuan-tuan ada pejabat, edarkan di pejabat. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang tunjukkan pada jalan kebaikan, dia dapat kebaikan. Ustaz, saya tak ada peluang ini, kerana Allah tak bagi saya harta, Ustaz. Tapi Allah bagi saya tenaga, Ustaz. Saya edarkan benda ni. Tuan-tuan tolong edarkan. Maka satu rahmat dan satu kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita tolong alim buat baik, insya-Allah. Saya sendiri tak mampu tuan-tuan buat baik. Tak mampu. Kalau ikut daripada akal ya, tuan-tuan, saya ni tak mampu nak buat madrasah, nak teruskan madrasah, 2 madrasah ni saya tak mampu. Segi akal. Tetapi kita tak boleh lari daripada pilihan Allah, daripada ketentuan Allah. Tak boleh lari, tuan-tuan. Dan kita tak tahu pun sekarang kita jadi macam ni. Dan alhamdulillah Allah letak kita sekarang ini tempat yang baik. Macam tuan-tuan pun tak sangka tuan-tuan berada dalam surau ni. Kalau tengok kita punya background dulu, Allah.
Memang kalau patah balik background kita dulu, tak sangka kita jadi ahli surau. AJK pula tu. Kalau balik daripada background kita, Allah, macam mana aku boleh jadi AJK ya? Memang syaitan laknatullah meh. Nampak? Tapi Allah kehendaki kita jadi orang baik. Dulu kalau lihat, syaitan pun tak nak kacau kita. Dia kata ni member ni, dia kata. Tapi dengan rahmat Allah, Allah tukar kita kepada kebaikan. Sekarang Allah jadi kita AJK surau, AJK masjid. Allah jadikan kita bendahari, Allah jadikan kita nazir, Allah jadikan kita pengerusi, Allah jadikan kita pula ahli surau, ahli masjid. Kita dapat datang surau, Masya Allah, setiap malam. Dulu kita tak dapat, Allah tak bagi peluang ini, Allah tak bagi kemudahan ini. Allah bagi kita kemudahan ini. Setengah orang, Masya Allah, dia dah sampai ke masjid, dengar suara Ustaz Nizam, patah balik. Ada juga. Kata, Allah silap hari, dia kata. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga orang macam tu. Allah bagi dia separuh jalan, separuh jalan sampai surau, dengar suara aku, patah balik. Allah tak bagi sampai surau. Tuan-tuan ingat, ini ada 2 kaki boleh sampai surau. Nampak? Ini hebat ya. Kita syukur dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Kita pun ada kelompok-kelompok kan. Ada tuan-tuan kelompok di depan, ada tuan-tuan kelompok di dinding, nampak? Ada tuan-tuan kelompok di luar, nampak? Gini luar pula, ni bahagian luar, Allah tak bagi masuk dalam. Bukan tuan-tuan nak masuk, sebab tuan-tuan tak ada kekuatan nak masuk. Allah tak bagi, ni dia jadi tak kuat, nak buka pintu sliding pun tak kuat. Kan ni kehendak Allah, betul tak? Macam orang pergi umrah. Orang pergi umrah, ada orang boleh buat umrah 7 kali, betul tak? Ada orang boleh buat umrah sekali ya. Padahal dia sihat. Yang buat 7 kali ni orang tua, tuan-tuan. Jalan tak larat. 7 kali. Dia sihat, tuan-tuan. Sekali ya. Wajib sudahlah. Kali kedua sunat, dia cakap. Kita semayang mesti ada 100,000, dia kata. Nampak? Yang bagi ni siapa dia? Allah. Itu kita minta dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong Allah. Sebab baik, nak buat baik pun dalam pertolongan Allah. Nak tinggalkan jahat pun juga dalam pertolongan Allah. Lepas itu kita kena syukur sebab Allah bagi kita baik. Allah bagi kita jadi orang baik, syukur walaupun tak sebaik mana. Betul, saya syukur walaupun saya tak sebaik mana. Tuan-tuan kena syukur walaupun kita tidak sebaik mana. Tapi alhamdulillah kita masih lagi tidak dikeluarkan daripada tempat yang baik. Ya, jadi tuan-tuan tolong edarkan benda ni insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan insya-Allah. Jadi insya-Allah tolong doa-doakan madrasah kami. Ya, mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kebaikan, rahmat dan keberkatan insya-Allah di ruang-ruang untuk tuan-tuan membantu madrasah masih lagi terbuka luas. Banyak perkara yang kita nak selesaikan. Banyak perkara yang kita perlu selesaikan madrasah ini. Masya Allah, tuan-tuan tolong doa lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah. Kami hamba-hambamu yang banyak salah, ya Allah, zahir dan batin maafkanlah. Kami hamba-hambamu yang jahat, ya Allah, baikkanlah. Kami hamba-hambamu yang jauh dengan rahmatmu, ya Allah, dekatkanlah.
kami hamba-hamba-Mu yang lalai dengan kebaikan ya Allah, ingatkanlah kami hamba-hamba-Mu yang bodoh ya Allah, pandaikanlah ya Allah. Umur kami semakin tua, amal ibadat kami tidak bertambah lagi ya Allah, tolonglah. Umur kami semakin berkurang ya Allah, tetapi amal baik kami masih tidak bertambah ya Allah, tolonglah. Ya Allah, rezekikan kami husnul khatimah ya Allah. Walaupun kami bukan hamba-hamba-Mu yang sangat baik dan saleh pada sisi-Mu ya Allah, jangan Kau keluhkan lidah-lidah kami ya Allah, tatkala kami sakaratul maut, untuk mengatakan kalimah la ilaha illallah. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah anak-anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jika kami Engkau letakkan di dalam jannah-Mu, kami bersyukur ya Allah, tetapi jangan Engkau lemparkan anak-anak dan istri kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka bersama-sama kami di dalam jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.